أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alhamdulillah, seperti biasa pada setiap pagi Ahad selepas subuh kita adakan kuliah tafsir untuk sama-sama kita baca ayat-ayat suci Al-Quran dan cuba sama-sama kita tadabbur, kita perhati, kita fahami dan cuba kita hayati setiap ayat-ayat Al-Quran dalam kehidupan kita, yang mana kita yakin dengan cara sebeginilah kita akan menjadi hamba Allah SWT yang taat, yang patuh kepada segala perintah Allah, dan melalui ayat-ayat Al-Quran juga kita boleh memahami dan meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau sekiranya semua daripada kita, sama ada kita dan keluarga kita, masyarakat kita, orang kampung kita dan semua umat Islam, semua fikir macam tu belaka, kita rasa sampai satu masa umat Islam akan jadi kuat sebagaimana firman Allah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalau masing-masing semua berusaha macam mana cara untuk beriman kepada Allah, antaranya dengan sama-sama kita belajar Al-Quran, memahami ayat-ayat Al-Quran dan menghayati ayat-ayat Al-Quran, termasuk segala apa yang diarah, apa yang diperintah dan meninggalkan apa yang dilarang, tentulah dan kefahaman kita tu adalah kefahaman yang benar, sebagaimana yang diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pada masa tu kita yakin dengan izin Allah kita akan nampak kekuatan Islam dan umat dia boleh menjadi umat contoh, umat yang terbaik. Kalau mengikut susunan surah-surah yang kita baca, sebab kita baca daripada bawah, daripada juzuk 30, orang kampung panggil juzuk amma, dan kita bermula daripada yang akhir sekali surah An-Nas. Kalau ikut susunannya, pada pagi ini kita baca surah Al-Qadr. Surah Al-Qadr. Al-Qadr dia berkait dengan bulan Ramadan. Jadi kalau ikutnya masa tak berapa sesuai, sebab Ramadan lambat lagi. Tapi sebab kita menghormati susunan, maka kita cuba baca dan kita cuba ikhtiar. Pentafsiran tu agak lain sikit berbanding dengan tafsiran pada masa-masa biasa. Tapi walaupun ada kelainan, tidak lagilah daripada makna sebenar, supaya akhirnya kita boleh faham bahawasanya Al-Quran ini, ayat-ayat tertentu tidaklah sesuai dibaca pada masa-masa dan tempat-tempat tertentu sahaja. Bahkan semua ayat-ayat Quran di semua masa, di semua tempat, semuanya relevan belaka, semuanya waqi'i belaka, semuanya real belaka, kerana dia menyentuh hati-hati kita manusia dan dia memberi panduan, hidayah, penawar dalam kehidupan kita. Baik, surah Al-Qadr ia terdiri daripada 5 ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan, iaitu malam Al-Qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Lailatul qadri khairun min alfi syahr.
malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruh fiha biizni rabbihim min kulli amr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turun para malaikat dan roh iaitu Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Itulah 5 ayat dengan makna secara umum. Baik, Al-Qadr ni dia memberi makna Asy-Syaraf wal Makanah. Dia memberi makna kedudukan yang tinggi. Dia memberi makna kemuliaan. Dia juga memberi makna At-Tadyiq. Dia memberi makna At-Tadyiq ni adalah kerana pada malam itu begitu ramai bilangan malaikat yang turun ke langit dunia, ke bumi, kita kata penuh dengan malaikat sehingga At-Tadyiq ni macam penuh sesak. Malam tak pernah tidak ada pada seolahnya pada masa-masa dan malam-malam yang lain kecuali malam Al-Qadr ni. Al-Qadr juga dia memberi makna At-Taqdir. Kerana pada malam itu Allah Ta'ala telah tentukan, telah susun semua urusan kehidupan manusia dan seluruh makhluk, khususnya sepanjang tahun itu. Jadi itu antara makna Al-Qadr. Jadi apabila kita baca surah Al-Qadr ni, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Al-Qadr tu memberi makna yang begitu agung. Dan dia berkait dengan kehidupan alam ini. Dia berkait dengan kemuliaan dan kedudukan yang perlu manusia fahami dan manusia cari. Dia berkait dengan kehidupan dunia dan merentasi sampai ke alam akhirat. Baik. Dalam satu ayat Allah Ta'ala berfirman, وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ. وَرَبُّكَ, dan Tuhanmu iaitu Allah, يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ. Dialah yang mencipta apa saja yang dia kehendaki, وَيَخْتَارُ, dan dia juga memilih. Dia juga yang menentukan apa yang dia inginkan. Contohnya, Allah Ta'ala yang menciptakan semua makhluk, termasuk langit dan bumi. Langit, bagaimana kita tahu, dia cipta 7 peringkat, 7 lapis kita panggil. Dan dia pilih as-sama'us sabi'ah, langit yang ke-7 tu sebagai tempat berpaksinya, berfungsinya kemuliaan dia, keagungan dia. Dan Allah Ta'ala juga mencipta syurga. Dan antara syurga yang banyak, kita panggil banyak kategori, dan daripada banyak-banyak kategori, Jannatul Firdaus, yang diberi kedudukan dan kemuliaan tertentu bagi penduduk syurga, Al-Firdaus. Dan begitu juga Allah Ta'ala yang mencipta wa yakhtar, dan dia juga yang memilih. Dia mencipta penciptaan ini termasuk kita manusia, dan dia pilih daripada kalangan manusia ni al-anbiya war rasul. Di kalangan manusia yang begitu ramai ni, dia pilih sebahagian kecil untuk dimuliakan, dilantik dengan tugas sebagai al-anbiya war rasul. Dan daripada kalangan rasul-rasul tu dia pilih 5 orang. Wa yakhtar, dia pilih termasuk dalam kategori ulil azmi, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daripada 5 orang ni Allah Ta'ala pilih wa yakhtar. Ada 2 orang dipanggil al-khalilain al-habibain, iaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan daripada 2 orang ni Allah Ta'ala mencipta dan wa yakhtar, dan dia pilih
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa faddalahu ala sairil khalq. Dia pilih, dia beri kemuliaan di atas segala makhluk dia. Dan Allah Taala juga yang mencipta kehidupan ni dengan kita panggil syuhur. Ada bulan-bulan, ada 12 bulan. Daripada 12 bulan tu dia pilih bulan Ramadan. Maka Allah Taala memulia bulan Ramadan. Dan Allah Taala juga mencipta minggu-minggu. Daripada minggu ada hari-hari, ada hari Arafah, ada hari Jumaat, dan ada waktu siang dan waktu malam. Dan di waktu malam dia pilih satu malam yang dipanggil malam Al-Qadr, sesuai dengan surah ni. Dan Al-Qadr ni maknanya satu malam yang Allah Ta'ala agung dan kedudukan dia begitu tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ayat pertama, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Inna, sesungguhnya kami. Jadi Allah Ta'ala kita tahu dia Maha Esa. Cuma apabila dia sebut kami ni, sebab dia nak cerita tentang keagungan dia. Tidak ada yang lebih agung, yang lebih besar daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nak cerita tentang sifat dia, keagungan dia tu, macam contoh dalam ayat yang lain, inna nahnu nazzalna dzikra. Sesungguhnya kami. Begitu juga dalam ayat yang lain, inna nahnu nuhyi wa numit. Kami yang mencipta, kami yang mematikan semua makhluk termasuk kamu. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Kami. Apabila dia nak cerita tentang sifat-sifat yang ada pada dia. Tetapi Allah Ta'ala apabila dia nak cerita tentang keesaan dia, wahdaniyah dia, dia guna mufrad innani. Innani ana. Innani anallah. Sesungguhnya aku ni adalah Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan melainkan aku. Jadi di sini apabila sebut inna, kami, dia memberi makna lil azamah, lil ta'zim, mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anzalnahu, kami yang turunkan, hu ha dhamir itu adalah Al-Quran. Kami yang turunkan Al-Quran. Cuma sebahagian ulama kata sebab apa Allah Ta'ala tidak sebut inna anzalna Al-Quran, kami tidak turunkan Al-Quran. Maknanya dia guna dhamir, ganti nama. Sebab dia kata Al-Quran ni tak perlu diperkenalkan lagi. Kalau tak sebut Al-Quran pun semua orang tahu dah. Sebab dia jelas. Sebab dia Al-Bayyinah. Dia jelas. Dalam Al-Quran ada bukti yang nyata. Dia tidak perlu dijelaskan kerana dia paling jelas. Tak perlu diterangkan kerana dia terang lebih pada kita panggil cahaya matahari. Dan dia bagaikan lautan tidak bertepi. Di sudut ilmunya, di sudut kajiannya, di sudut hidayah semua sekali yang manusia akan perolehi daripada Al-Quran. Itu maksudnya. Baik. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Jadi di sini ayat Allah Ta'ala fokus kepada malam. Jadi tentulah ya siang ada positif dia, ada kekuatan dia, begitu juga malam. Ada positif dia, ada kekuatan dia. Jadi kalau berkaitan dengan Al-Qadr, berkaitan dengan penurunan Al-Quran, dia berkait dengan malam. Kalau kita perhati malam ni adalah masa yang begitu ditunggu oleh orang yang soleh sebenarnya. Malam ni. Kalau orang yang hidup fikir tentang dunia saja, dia fikir tentang siang. Sebab siang ni waktu dia nak kerja, waktu nak pergi pejabat, waktu nak berjumpa dengan pelanggan dia, waktu nak cari duit apa semua sekali. Malam ni dia fikir waktu makan, waktu main, waktu tidur, itulah biasanya. Kalau manusia, semata-mata manusia fikir hidup dunia, dia akan pilih kalau boleh tak nak siang seumur, kalau boleh. Tapi bila malam ni, orang-orang soleh, orang taat ni,
orang yang suka beribadat khusus kepada Allah, dia suka sebab waktu malam dia boleh munajat, waktu malam waktu yang begitu hening, waktu yang sesuai untuk bertahajud, untuk bermunajat kepada Allah SWT. Dan malam kita tahu waktu biasanya waktu yang tenang, waktu yang sempurna, waktu yang selesa, sama ada untuk kita tidur, sama ada untuk kita tafakur, sama ada untuk kita buat termasuk beribadat kepada Allah, maka waktu malam lah waktu yang paling baik. Sebab itulah dalam ayat Al-Muzammil, ayat yang ke-6, Allah Ta'ala sebut innana syi'atal layli, sesungguhnya bangun di waktu malam. Jadi nasyiatal laili ni waktu-waktu malam lah. Apabila seseorang terbangun waktu malam, kita kata nasya'a, ai qama, maka dia bangun. Setengah ulama kata maksud nasyiah al-lail ini ba'dal isya'. Selepas pada isya' dia kira termasuk dalam hal ni lah. Inna nasyiatal laili ashaddu wat'an. Ashaddu wat'an ni ashaddu thabatan. Kalau kita nak cari ketenangan untuk kita bersih hati dan jiwa kita berkait dengan kita nak istighfar, nak taubat kepada Allah Ta'ala, maka waktu malam lah waktu yang paling tepat, paling sesuai, dan untuk mendapat kebaikan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa aqwa muqilah, dan di waktu malam juga biasanya termasuk bacaan kita terhadap Al-Quran lebih tenang, lebih lancar dan lebih tepat. Bacaan kita, sebutan kita, hafazan kita, dan aqwa muqila juga, sebab apabila kita baca Quran ni macam kita lebih boleh fokus kepada apa yang kita baca, makna-makna, dan kita boleh tadabbur berbanding dengan waktu siang. Di waktu siang ni kita baca kadang-kadang dengan anak menangis ke, ada kawan mari ke, itu macam-macam lah. Jadi itu maksud inna nasyiatal laili hiya ashaddu wat'an wa aqwa muqila, berkait dengan malam. Ayat dan surah Al-Isra ada disebut wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'atha rabbuka maqaman mahmuda. Kalau kita nak betul di akhirat kelak kita diberi layanan yang istimewa oleh Allah Ta'ala, antaranya kita kena ikhtiar supaya waktu malam ni tidak hanya waktu untuk rehat dan tidur saja, tapi waktu malam juga kita guna-guna sebahagian, sama ada banyak ataupun sikit, untuk kita bertahajud, untuk kita bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam surah Al-Insan juga ada sebut wa minal laili fasjud lahu wasabbihhu lailan tawila. Apa yang kita nak sebut adalah tentang kelebihan kekuatan yang ada pada waktu malam. Begitu juga dalam surah Az-Zariyat, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Jadi orang yang mukmin, orang yang soleh ni, orang yang fikir tentang dosa pahala, orang yang fikir tentang kehidupan dan kematian, orang yang fikir tentang neraka Allah, syurga Allah Ta'ala, antara benda yang dia buat, yang dia fokus adalah malam ni bukan sekadar untuk kita tidur, tapi untuk kita bangun daripada tilam kita, daripada katil kita, untuk kita bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita sebut tadi Al-Qadr, dia memberi makna asy-syaraf wal makanah. Jadi malam Al-Qadar ni adalah malam yang penuh dengan keindahan, penuh dengan kemuliaan, penuh dengan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia juga memberi makna Al-Qadar ni antaranya makna at-tadyiq. Kerana apa? Kerana sebagaimana kita sebut tadi, penuh dengan malaikat. Malaikat turun daripada, kita panggil secara mudah, langit ketujuh, semua sekali dengan arahan perintah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi semua pakat turun yang menyebabkan penuh sebenarnya. Cuma kita je tak nampak. Dan sebenarnya hikmah Allah Ta'ala juga, tidak semua benda ni kita nampak. Kalau kita nampak semua benda, sama ada hak besar, sama ada hak paling kecil, kita rasa tak boleh nak hidup juga kita. Kalau kita nampak malaikat, Allahu Akbar.
Seorang-seorang malaikat tu gambaran macam mana? Terlalu besar. Sebagaimana dicerita oleh Nabi SAW ketika dia nampak ketika mana ayat pertama turun. Begitu juga kalau kita nampak benda hak paling halus ni, benda halus-halus debu-debu hak kita panggil zarah ni apa semua sekali, rasanya payah kita nak hidup. Hikmat Allah Ta'ala, ada benda yang kita nampak, ada benda yang kita tidak nampak. Dan Al-Qadar juga memberi makna At-Taqdir. Kerana malam itulah Allah Ta'ala menyusun atur segala kehidupan makhluk, khususnya kita manusia. Macam kalau kita agak sebuah kerajaan ni dia bentang bajet lah. Bentang bajet semua sekali peruntukan dia siap sedia. Tu pun banyak sebuah negara ni bentang macam ni dia buat macam tu. Ada lebih banyak yang tak cukup kena minta buat tambahan, peruntukan tambahan. Tapi semua ni tidak ada pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia buat dengan cukup sempurna dengan takdir yang begitu mulia. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Baik. Dan kita tahu penurunan Al-Quran ni secara umumnya mari daripada Lauh Al-Mahfuz ni. Lauh Mahfuz kemudian turun kepada Baitul Izzah, dia panggil sama ad-dunya, di langit dunia ni, kemudian turun secara beransur-ansur kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bermula dengan ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan berakhir dengan kebanyakan ulama kata al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Baik. Kemudian ayat kedua, wa ma adraka ma lailatul qadr. Mutahu kada apakah dia malam al-qadar. Kita tahu dalam Quran biasa ada disebut wa ma adraka, ada ayat sebut wa ma yudrika. Kalau wa ma yudrika biasanya Allah Taala selepas pada tu dia tidak bagi tahu. Macam contohnya wa ma yudrika la'alla sa'ata qariba. Kemungkinan kiamat ni terlalu dekat. Bila dekat tu Allah Taala tidak bagi tahu. Tapi kalau adraka selepas pada tu dia akan maklum. Macam termasuk ayat ni. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Dia panggil dalam bahasa Arab uslub istifham. Gaya bahasa dia menggambarkan bentuk persoalan, tetapi persoalan ni dia menggambarkan suasana ataupun maklumat ataupun ilmu yang berkait dengan at-tafkhim wa ta'zim, kerana nak mengagungkan isu yang dibincangkan, iaitu apa dia malam al-qadar. Jadi wama adraka selepas pada tu Allah Taala bagi tahu. Mu tahu dak malam al-qadar apa dia? Allah Taala beri jawapan selalu Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam al-qadar ni asasnya lebih baik daripada 1000 bulan. Yalah 1000 bulan ni kalau kita yakin betul orang yang menghidupkan bulan Ramadan khususnya 10 akhir dan khususnya malam al-qadar tu seolah kita nak tambah masa hidup kita. Dan kita hampir semua sebenarnya kalau diberi pilihan nak hidup 50 tahun ke nak hidup 100 tahun. Semua kita rasa hampir semua akan pilih nak hidup 100 tahun. Dan kalau boleh nak hidup 1000 tahun kalau boleh. Dan kalau boleh lagi tak usah mati. Itu tabiat manusia. Khususnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab kalau umat zaman dulu kita baca kisah sejarah, hatta orang yang berjihad di jalan Allah pun beratus-ratus tahun ni, bukan sampai 1000 tahun. Kita ni Nabi kata umur umat aku ni baina 60 was 70. Mana antara 60 hingga 70. Kebiasaan majoritinya
aglabiyahnya, majoritinya 60-70 tahun. Jadi macam mana? Sedangkan umat Nabi Muhammad ni kita panggil antara umat terpilih lah. Ada kekuatan, ada kelebihan dia sendiri. Dan kita yakin sepenuh sebenarnya surah ni, ayat ni antara ayat yang menggambarkan rahmat, kasih sayang Allah Ta'ala ni sebenarnya tanpa had, tanpa batas. Antaranya ayat ni lah. Maknanya kalau kita nak hidup betul-betul macam beribu-ribu tahun, kita hidupkan bulan Ramadan dengan segala ibadatnya. Dan kita hidupkan malam 10 akhir, khususnya kita cari malam-malam ganjil untuk dapat malam Al-Qadar. Sebab apabila kita dapat malam Al-Qadar, seolahnya kita hidup 1000 tahun dengan amal ibadatnya. Jadi kalau umat terdahulu, dia terpaksa hidup dengan amali. Dia terpaksa memang kena semaya, buat ibadat, pergi berjihad ratus-ratus tahun. Kita umat Muhammad ni kadang-kadang kalau kena takdir Allah Ta'ala, kita usaha, kita ikhtiar cari jumpa, hanya satu malam tapi menyamai 1000 tahun. Macam mana kalau dalam tempoh 60 tahun, 70 tahun kita hidup ni, kita jumpa 5 kali, kita jumpa 10 kali, contohnya malam Al-Qadar, mana seolah kita hidup ni ribu tahun dengan amalan dia. Dan ada juga sebagian ulama kata 1000 bulan tu bukan secara tepat 1000 bulan. Dia adalah memberi gambaran innama lil mubalaghah. Nak ceritanya ganjaran Allah Ta'ala ni mana tanpa had lah, tanpa batasan. Hak benda yang manusia tak terfikir. Jadi malam Al-Qadar ni lebih baik daripada seluruh umur kita manusia. Kita duduk atas dunia ni 100 tahun ke, 1000 tahun ke, 10,000 tahun ke, contohnya malam Al-Qadar ni adalah lebih baik. Jadi sebab itulah ulama kata, sebahagiannya kata 1000 tu dia memberi makna at-takthir, dia memberi makna banyaknya, memberi makna banyak. Macam contoh dia kata kata-kata Arab, fulanun bi alfi rajulin. Seorang lelaki ni ialah mungkin di sudut ilmu ke, di sudut kekuatan tenaga dia macam menyamai 1000 orang lelaki. Adakah tepat 1000 orang lelaki? Tidak juga. Dia sebut 1000 lelaki sebab kebiasaan bahasa diguna macam tu. Seorang lelaki ni hebat dia macam 1000 orang. Maksud 1000 orang tu mungkin 10 orang, mungkin 1000 orang, mungkin 10,000 orang. Begitu juga malam Al-Qadar. Jadi Al-Qadar ni kemuliaan dia, keagungan dia ni hanya Allah Ta'ala yang tahu hakikat sebenar. Kita cuma ikhtiar untuk memahami dan untuk kita berusaha untuk mendapat malam Al-Qadar tersebut. Sebab itulah antara gambarannya bila mari bulan Ramadan, Nabi SAW dia sentiasa bagi tazkirah kepada para sahabat. Dia kata qad ja'akum syahrul Ramadan, bulan Ramadan mari pula syahrul mubarak, bulan yang penuh dengan keberkatan. Tuftahu fihi abwabul jinan, pintu-pintu syurga dibuka. Wa tughlaqu fihi abwabun niran, pintu-pintu neraka ditutup. Iftaradallahu alaikum siyamahu, dan bulan Ramadan ni Allah Ta'ala fardukan kepada kamu berpuasa. Fihi lailatun hiya khairun min alfi syahr, dalam bulan Ramadan ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurim. Jadi mana-mana orang yang ikhtiar usaha untuk dapat, dengan izin Allah dia akan dapat. Mana-mana yang dia tak sungguh mana dan Allah Ta'ala pun tidak bagi pada dia, maka walaupun kelebihan 1000 bulan pun dia tak dapat juga. Jadi kita boleh pilih lah, kita nak ikhtiar nak dapat ataupun tidak dapat tentang kelebihan Al-Qadar ni, malam yang penuh dengan keberkatan. Dan kita sebut juga apabila sebut malam ni, kita kata ya khususnya malam Al-Qadar, dan sebenarnya termasuk juga malam-malam yang lain. Kalau kita perhati Nabi SAW sehingga digambarkan oleh Aisyah siapa bengkok dia punya tumit dia. Kenapa? Kerana walaupun dia maksum, tetapi kerana dia nak takbirkan rasa syukur dia di atas nikmat kehidupan dan nikmat yang pelbagai, maka dia beribadat, bertahajud, bermunajat kepada
Allah SWT. Dan daripada situ para sahabat meriwayatkan kepada sahabat yang lain sampai kepada kita, maknanya banyak doa-doa yang Nabi berdoa, termasuk doa yang dia doa waktu malam, waktu dia munajat. Antaranya kalau hak ringkas, hak pendek kan, Allahumma alhimni rushdi wa qini syarra nafsi. Jadi kita sendiri pun antara doa ni kita boleh doa je masa-masa mana. Di waktu siang pun tak ada apa. Cuma kalau di waktu malam, antaranya doa yang boleh kita doa dan kita kena perbanyakkan sebab dia punya maknanya comel. Antaranya Allahumma alhimni rushdi. Ya Allah, aku nak minta kepada kamu supaya mu ilhamkan kepada aku, mu beri kepada aku dalam kehidupan aku ni rushdi. Ar-rushd kalau kita panggil, kalau akal kan, kematangan. Kalau kita panggil panduan yang jelas, hidayah daripada Allah SWT. Bahkan bukan setakat kita minta hidayah, kita juga minta taufik daripada Allah SWT. Maknanya untuk mendapat hidayah Allah tu supaya dipermudahkan, taufik Allah SWT, supaya kita sentiasa mendapat hidayah dan kita istiqamah kekal di atas hidayah Allah SWT. Itu antara maksud Allahumma alhimni rushdi wa qini syarra nafsi. Dan ya Allah, antara hak aku nak minta denganmu adalah, ya Allah, jauhilah aku, jagalah aku ni daripada syarra nafsi, kejahatan diri aku. Ialah diri aku ni kalau tidak mendapat hidayahmu, dikuasai oleh hawa nafsu, oleh syaitan kan, memang jahatlah manusianya. Memang jahat. Amor masa mula-mula nak pergi ke Mesir dulu, ada orang apabila tahu nak pergi Mesir, ada orang bagi tahu. Orang Mesir ni gak, dia kata kalau baik gak macam malaikat. Juruhnya dengan ilmunya, dengan perangai. Tapi kalau jahat gak macam syaitan, dia kata. Waktu kali pertama kamu dengar, maknanya perangai orang macam syaitan. Kita pergi Mesir, kita duduk perhati, ada betul dia. Betul dia. Mula-mula kita turun daripada airport dia tu, ialah muka kita tak tahu. Maknanya Tok Arak ni, yang perlu sebut Tok Arak, ramai hok pakai jubah. Jadi kita tengok turun daripada airport, keluar daripada kawasan airport dia tu, tengok ada 2-3 orang duduk hadap ke dinding, dinding semen. Ingat ke dia buat apa? Pakai jubah, ada pakai sorban dia, apa semua sekali. Tengok dia kecing. Duk buang air kecil. Buang air kecil. Bila cacat, bila berdiri. Oh, mana macam ni. Itu contoh di sudut perangai tak bermolek lah. Dan banyak lagi perangai lain. Jadi, kita ni nak minta dengan Allah Ta'ala supaya kita ni terjaga, dijauh daripada benda-benda hak tak molek lah. Itu kalau doa hak pendek. Kalau doa hak panjang sikit, antaranya doa yang Sayyidah Aisyah kata biasa Nabi apabila dia nak start semaya, dia berdoa istiftah, pembuka, dia doa dengan doa ni. Antaranya ialah Allahumma Rabba Jibril, Allahumma Rabba Jibrila wa Mikaila wa Israfila Fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wasyahadah anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun Allahumma hdini limakhtulifa fihi minal haqqi biiznik innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim. Doa ni cukup comel sebenarnya. Kita boleh baca setiap malam. Dan apabila kita boleh faham makna dia, lagilah kita rasa doa ni perlu sangat kita baca, termasuk untuk kita sendirilah. Macam mana Nabi SAW, dia mukaddimah doa dia ni, dia sebut 3 orang malaikat yang merangkumi bidang tugas masing-masing. Contohnya Jibril, Allahumma Rabba Jibril. Jibril ni kita kata dia berkait dengan tugasan dia untuk menghidupkan hati-hati kita manusia. Ialah wahyu Allah SWT.
Dan Al-Quran ni juga disebut ruhan, min amrina. Ruh maknanya Al-Quran ni adalah ayat-ayat panduan yang boleh menghidupkan hati-hati kita manusia. Wa Mikail, Mikail ni nama malaikat yang ditugas oleh Allah untuk jaga bahagian air hujan, berkait dengan rezeki manusia. Kita panggil hayatul badan, kehidupan jasad kita dan seluruh makhluk Allah SWT. Tugasnya Mikail. Satu lagi Israfil. Israfil ni adalah tugasnya untuk menentukan manusia ni akan merentas kehidupan dunia sampai ke akhirat. Mana tugasnya Israfil ni adalah untuk meniup sangkakala, kita panggil. Jadi tiupan pertama menggambarkan tamatlah kehidupan manusia dan seluruh makhluk di muka bumi Allah. Jadi Nabi SAW sebut khusus 3 nama malaikat yang merangkumi sebenarnya keseluruhan kehidupan kita. Jadi apa yang Nabi SAW minta? Ia sebut Allah Ta'ala ni, malaikat-malaikat ni semua ciptaan Allah Ta'ala. Dengan keagungannya dia, dengan tugasnya masing-masing. Fatiras samawati wal ard. Allah ni dia cipta malaikat-malaikat tadi, dan dia juga mencipta daripada tiada. Fatira ni ciptaan daripada tak ada. Sebelum ni tak ada langit dan bumi. Allah Ta'ala yang fatir, yang mencipta langit dan bumi. Alimul ghaibi wasyahadah. Dan Allah Ta'ala yang mengetahui benda gaib dan benda yang zahir. Anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun. Kamulah Allah yang satu-satunya yang menghukum hamba-hambamu ni, yang semasa duduk atas dunia ni dia berselisih pandangan. Sama ada di sudut keimanan, sama ada di sudut akidah, ataupun berselisih dalam kehidupan. Kita panggil dalam pelbagai bidang lah. Bidang pertanian ke, bidang pendidikan ke, bidang kemasyarakatan ke, bidang politik ke, bidang apa saja, manusia ni berselisih pandangan. Jadi siapa dia hak sebenarnya yang boleh menentukan, yang boleh menghukum betul ataupun salah? Yang pasti tidak ada seorang makhluk pun, hatta Nabi pun minta kepada Allah SWT. Mulah Allah Ta'ala satu-satunya zat Allah yang boleh menghukum hak persisihan manusia semasa dia hidup atas dunia ni. Dan minta lagi, Allahumma hdini limakhtulifa fihi minal haqqi biiznik. Ya Allah, tunjuklah kepada aku hak yang selisih ni supaya aku boleh ambil kebenaran daripada kamu. Sebab emulah satu-satunya ya Allah, innaka tahdi man tasha ila siratim mustaqim. Bukan manusia, bukan kelompok, bukan tok alim mana, bukan tok ayah mana, bukan organisasi mana, tidak. Tapi mulah ya Allah, innaka tahdi man tasha. Mulah dengan kuasamu, dengan masyiah, kehendak ketentuan daripadamu yang boleh memandu manusia ila siratim mustaqim, ke jalan yang benar. Jadi sebab itulah, kalau kita serabut, kalau kita pening, tak tahu nak pilih jalan mana, apa semua sekali dalam pelbagai bidang kehidupan kita ni, kita boleh pergi melancong, pergi duduk dalam hutan 10 hari, 2 minggu, pergi ke pulau-pulau mana, boleh juga. Tapi benda tu tak sudah. Hak sudahnya, kita dengan Allah Ta'ala. Dan caranya, antaranya dengan kita sentiasa berdoa. Kalau kita sentiasa berdoa, sentiasa minta doa dengan Allah Ta'ala, dengan penuh ikhlas kepada mana kita ajar tadi, insya-Allah Allah Ta'ala dengan izin dia akan tunjuklah kepada kita. Jadi hak kita minta ni supaya Allah Ta'ala tunjuk kepada kita benda yang benar, sentiasa kita berada dalam sentiasa dalam mendapat pahala daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu yang kita minta dengan Allah SWT yang berkait dengan al-lail tadi. Asasnya al-lail al-qadar, Lailatul Qadr. Tapi secara umumnya malam tu sendiri sepatut kita memberi manfaat. Jadi sebab itulah
surah Al-Qadar ni walaupun kita baca sekarang ni Ramadan tu lama lagi, berbulan-bulan lagi, tapi Quran ni mana-mana ayat pun kita sesuai baca pada setiap masa dan tempat, termasuk ni. Apabila kita baca ayat ni contohnya sebut malam, kita kena ingat malam-malam. Malam-malam tu. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Yang mana antara kekuatan, kelebihan, kemuliaan malam Al-Qadar ni, turunnya para malaikat dan ar-ruh. Ruh tu juga malaikat Jibril. Maknanya kemuliaan khusus yang Allah Ta'ala beri kepada malaikat Jibril berkait dengan malam Al-Qadar ni. Jadi malaikat ni turun min kulli sama', daripada setiap langit tu, 7 lapis langit, wa min sidratil muntaha, sebagian ulama kata daripada sidratul muntaha tu, dan tepat tinggal Jibril turun ke bumi, antaranya wa yu'minuna ala du'ain nas. Dengan begitu ramai bilangnya dia, antara tujuan dia turun adalah untuk mengaminkan, maknanya untuk dengar segala, ya tentunya dengan izin, dengan perintah, dengan kehendak daripada Allah Ta'ala. Malam Al-Qadar tu sampai ila tulu'il fajr, sampai terbitnya fajar. Begitu ramainya malaikat turun pada malam tu, antara faktornya kerana terlalu banyak keberkatan, rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi sebab itulah mana-mana orang yang malam tu, khususnya malam Al-Qadar ni, orang yang berdoa, orang yang baca Quran, orang yang minta apa saja dengan Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Ar-ruh ni ada kata ruh-ruh anak Adam. Ada juga ulama kata makhluk yang kita tidak tahu siapa dia ruh ni kecuali Allah Ta'ala. Tapi kebanyakan ulama kata ar-ruh ni adalah malaikat Jibril alaihissalam. Semuanya dengan izin Allah Ta'ala. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Suasana tu sepanjang malam Al-Qadar sehingga matla'il fajr, sehingga terbitnya fajar. Semuanya penuh dengan salam. Salam ni dia memberi makna kesejahteraan lah kita kata. Sebab itulah Islam tu diberi nama Islam sebab dia berkait dengan sejahtera. Jadi mana-mana orang yang menerima Islam, dia akan sejahtera sebenarnya. Khususnya hati dia, jiwa dia. Sebab apabila dia salam, apabila dia Islam, maknanya dia selamat daripada segala kejahatan, segala benda-benda yang syirik. Malam Al-Qadar ni seolahnya tidak ada gian syaitan, tak ada. Bahagian syaitan tak ada. Semuanya berkait dengan malaikat. Mana perlu sebut malaikat, semuanya berkait dengan rahmat, berkait dengan barakat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bahkan sebahagian ulama ahli tafsir kata salam di sini dia memberi makna malaikat ni turun seolahnya kalau kita salam dengan setiap orang. Kalau malaikat ni ialah cuma kita tidak rasa, tapi dia turun seolahnya kalau dia nak khusus turun kepada ahli masjid, orang yang berada di masjid Allah Ta'ala. Ada juga ulama sebut macam tu, sore-sore. Mana kalau salam sore-sore salam. Kalau mengaminkan doa semua sekali, sama ada kita amin kita doa amin doa yang dibaca oleh imam, ataupun kita seorang kita dok baca, orang lain baca dengan doa kehendak dia, kita lebih tahu sebenarnya. Jadi sebab itulah masa-masa tertentu kita aminkan doa untuk imam, dan banyak masa-masa tertentu imam baca dia untuk makmum lain, kita baca, kita lebih tahu sebenarnya hajat kita gapo dia. Sebab hajat orang ni dia tidak sama. Jadi kalau kita baca, Allah Ta'ala tahu, malaikat tahu dengan izin Allah Ta'ala. Dan salam juga di sini dia memberi makna selamat, kita rasa aman daripada al-khauf, daripada rasa takut. Sebab antara musuh utama manusia ni adalah takut. Kadang-kadang manusia hidup atas dunia ni dengan kemewahan, dengan pengaruh, dengan pangkat, dengan apa semua sekali, dalam istana, dalam rumah yang begitu besar, tapi perasaan sentiasa takut. Jadi tidak aman juga hidup, tak seronok hidup. Jadi baik jadi orang kampung, maknanya selepas insya pakai tidur selalu.
tak ada apa, tidur atas wakah, tidur rumah buruk gitu, tak ada apa-apa takut, aman dia. Jadi malam Al-Qadar ni antara kekuatan dia penuh dengan keamanan. Tidak ada rasa takut, semuanya assalam, semuanya rasa selamat. Cuma kalau kita rasa kita tak terasa, maknanya mungkin kita tak termasuklah dalam golongan orang yang mendapat malam Al-Qadar. Jadi kita kena ikhtiar lagi lah, kena usaha supaya kita mendapat ganjaran malam Al-Qadar yang penuh dengan keselamatan. Itulah lebih kurangnya tafsir daripada surah Al-Qadar. Semoga kita semua mendapat menghayati makna Al-Qadar, kekuatan malam yang Allah Ta'ala sedia kepada kita, dan kita sentiasa berdoa kepada Allah SWT supaya Allah Ta'ala memandu kita dan memberi kepada kita kekuatan iman, kekuatan takwa dan amal soleh. Semuanya kita buat lillahi ta'ala untuk mendapat rahmat, maghfirah dan nikmat syurga daripada Allah SWT. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.